Assalamualaikum. Wak Asri sini. Don Amir Aniki. Wak Asri dan seorang sahabat bersama pada malam ni. Kita nak buat sesuatu yang lain. Sebenarnya dah lama Wak Asri tak berkeudara. Covid macam-macam. Sekarang dah PKPB pula kan. So nak buat benda yang lain sikit lah kan. Bosan lah asyik nak cerita pasal benda yang sama. Jadi jemput sahabat kita. Siapa nama sahabat? Don Amir Aniki. Don Amir Aniki. FB? Don Amir Aniki. IG? Don Amir Aniki. Twitter ada? Dah delete. TikTok? Delete. WeChat delete. So, Telegram delete. FB dengan IG boleh cari Don Amir Aniki. Yes. Okay. Malam ni kita tak nak menyembang benda-benda yang biasa kita sembang macam pasal vape ke kan. Pasal vape ke kan. Pasal vape ke, pasal air ke tak. Kita nak sembang benda lain. So kita nak sembang benda-benda yang, satu benda yang agak sebenarnya kita orang seronok bincangkan dan membicarakan benda ni bila dengan kawan-kawan kita orang lah. Tapi tak ramai yang boleh bincang dengan betul-betul sebab benda ni minat. Macam kumpul stamp tak semua orang boleh kumpul stamp. Macam memancing, tak semua orang boleh mancing. Tapi kita macam macam aku sekarang kan. Kalau dengan Bro Don, kita panggil dia Don. Kita orang minat berbicara pasal filem. Filem apa saja filem. Tak kisahlah, filem dalam negara, luar negara, filem lama, filem baru, filem yang belum bikin pun kita orang dah fikir dah macam mana jalan cerita dia kan. Macam sekarang ni kan, filem yang belum keluar, contohnya kan Justice League Snyder Cut. Snyder Cut ke? Aku rasa macam bukan Snyder Cut je. Tu Snyder remake. Asal Snyder remake? Kalau Snyder Cut, dia cut je daripada yang lama. Ini tak, dia remake balik dengan kos 30 juta yang kata dia telah diberikan. Maknanya dia remake balik, dia ada reshoot balik. Maknanya dia bukan Snyder Cut, Snyder remake. Lepas tu ada, dia jemput pelakon-pelakon Justice League tu untuk reshoot kan. Dan shoot benda-benda baru yang tak ada dalam Joss Whedon punya cut. Yes. Sebab tu antara kita orang kita panggil Snyder remake, bukan Snyder Cut. Okeylah. Topik malam ni yang kita nak bicarakan dengan Uncle Don. Uncle Don weh. Pasal industri perfilman di Malaysia. Dia Patah. ya, malam ni kita ada Fatah Amin tapi dia segan sikit lah. Dia tak nak keluar kat kamera. Dia duduk belakang sikit. Jadi kalau nak ikutkan kita, industri filem kita ni dah lama kan dari tahun 30-an kot. 30-an. Zaman-zaman kita import pengarah dari India. Kita macam aku ada kat situ. Rasanya kot 30-an, 39 lebih kurang. Hujung-hujung 30-an lah. 40-an, 50-an kan. Filem Melayu pertama apa? Ingat? Aku tak ingat. Pernah tahu tapi tak ingat lah. Kan, pernah baca tapi tak ingat lah. Kan, sampai sekarang ni dah lama kan. Dah 60 tahun, 70 tahun kan. Tapi even zaman sekarang ni pun aku kadang-kadang rasa segan juga dengan industri filem negara luar yang dulunya lebih terbelakang. Yes. Contohnya macam Korea, macam Indonesia, macam Thailand kan. Dulu memang dia orang lagi terbelakang, lagi mundur pada kita. Betul. Tapi sekarang ni tengok nama-nama macam Iko Uwais, Yayan Ruhian kan dari Indonesia dan beberapa orang lagi masuk Hollywood tu. Iko Uwais dengan Yayan Ruhian masuk Star Wars. Kan? Yayan Ruhian Fast and Furious tu? tak ingatlah bro nama dia. Joe Taslim. Joe Taslim ada dalam Fast and Furious. Yayan Ruhian dengan seorang lagi tu masuk John Wick. John Wick. John Wick, Star Wars. Kita Ibrahim Pendek pernah sampai ke Hollywood. Lagi? Pendek. Hussein Abu Hassan. Sebenarnya ramai tapi kita lebih kepada bila bahagian syuting di Malaysia lah. Itu zaman dulu lah kan. Tapi sekarang ni zaman yang kononnya moden ni kita tak ada lagi kan aktor ataupun aktris. Kita yang boleh banggakan Henry Golding ni lah. Henry Golding lah yang bakal yang pernah berlakon filem Melayu dan kemudian dah membuat nama di Hollywood. Dah cerita apa Crazy Rich Asian yang terbaru mungkin akan berlakon Snake Eyes G.I. Joe baru. Dan dia pun pernah dinamakan sebagai salah seorang yang mungkin layak untuk berlakon sebagai James Bond. Mungkin jadi first Asian James Bond lah.
Kalau lah. Kalau lah. Dia pun dah banyak kali dah dia punya kata nak buat apa kan. Betul lah. Itu dia punya senario sekarang lah. Tapi dari segi taste dari segi cita rasa, dari segi kemampuan pengkarya kita, aku bukan nak mengkondem, bukan juga nak mendownkan, memandang rendah kepada pengkarya kita. Tak nafikan, memang ramai pengkarya di negara kita ni yang hebat-hebat. Sama ada dari segi lakonan, dari segi arahan, dari segi penulisan skrip, ramai yang hebat-hebat. Tapi belum menonjol lagi di dunia antarabangsa. Yap. Kalau yang ada pun, macam kita tengok Yuwe Syari cerita hanyut kan. Sampai hanyut lah. Yuwe Syari. Dia agak-agak sayang lah cerita macam tu, cerita yang bermutu, yang memang diiktiraf juga oleh orang luar, malah pernah menang filem terbaik oleh Finas, tetapi tak mendapat sambutan. Dan banyak lagi kan cerita-cerita macam tu. Yuwe punya karya memang karya yang karya lah oleh karyawan kan, macam Kaki Bakar lah, macam-macam lagi yang kalau masuk panggung senyap sunyi. So itu tengok juga kita punya masyarakat di Malaysia punya selera lah kan. Kita nak salahkan director, producer pun tak boleh. Sebab kebanyakan permintaan penonton di Malaysia, dia orang lagi suka cerita-cerita yang macam ni nak cakap hiburan semata-mata. Kalau ada yang serius, kena ada muka-muka jambu, muka-muka comel, muka handsome dalam tu. Banyak filem-filem kita yang hebat-hebat tetapi tak dapat sambutan. One to Jaga, Fly by Night, Geran gempak Geran gempak, cuma dia kena upah martial art koreografi yang lebih bagus lah. Dia macam kalau nak ikutkan, kalau tengok macam Geran, style seni mempertahankan diri, dia angkat silat dan silat gayung. Kalau kita nak samakan dengan Indonesia punya production, kita boleh tengok dengan Merantau. Maknanya di zaman terbaru ni kan, Merantau tu ada unsur-unsur silat dalam tu. Tapi dia tengok cara dia angkat cerita tu. Yes. Dia jalan cerita dia macam mana solid tau. Macam Merantau Warriors tu, yalah, dia even the first try sebab sebuah filem yang ala-ala ombak, ombak. Satu good try lah, yang percubaan pertama yang agak bagus lah. Tapi kita tak boleh kan macam tu. Kita tak tahu, kita tak ada martial art yang sekarang ni orang angkat Hairul Azrin lah. Tapi sampai bila kita nak guna Hairul Azrin? Mana kita tak ada ke pelakon martial art yang Abuse dah tua. lain. Dulu kita ada Emamanan, Abuse. Apa Pakcik Jawa tu Sazali apa nama? Sazali kot rasa nama dia, yang berlaku cerita pendekar dulu. Banyak just tenggelam macam tu saja. Musang si Guntang ni kan. Dan kita buat cerita aksi dengan bukannya pelakon aksi. Tak salahkan dia lah. Macam contoh Aaron Aziz, tak salahkan dia lah sebab muka dia tengah laku. Jadi orang menggunakan dia untuk menjadikan dia sebagai pelakon aksi. Jadi orang kata aksi tu macam tak sampai sangat. Tapi itulah, kalau nak ikutkan aksi saja pun tak boleh kan, betul tak? Aksi je pun tak boleh. Jalan cerita tu kena betul. Lepas tu kita pula memang kena ada unsur-unsur lawak dalam tu. Kan? Kalau kita tengok pembikin filem tempatan kita, macam kadang-kadang nak kata director dia short sendiri pun kadang-kadang iya juga kan. Macam tengok contohnya macam Badang, producer dia short sendiri. Boleh producer dia siapa lah? Pelakon utama lah. Oh ya. No comment lah pasal Badang tu. Tak tahu lah nak kata kat mana cerita Badang tu, tapi zaman sekarang tahun 2020 kan, cerita tu bukan 2020 lah, 2018 kan. yes. 2018. Tapi aku macam pelik, macam mana zaman yang macam ni ada lagi orang boleh buat filem yang sepatutnya bukan nama filem lah, drama, bukan drama, production budak sekolah menengah. Nak kata kita tak boleh buat cerita super, macam cerita superhero ni, nak kata kita tak bagus buat. Kita pernah menghasilkan macam drama series Supermark. Supermark bagi aku bagus. Kita ada kartun Keluang Man. Keluang Man. Lepas tu dulu ada satu tau, mungkin orang tak ingat.
dia dalam universe Cicak Man, tapi dia buat Teddy movie, Satria Hitam. Pelakon dia Adam AF. Tapi agak mengejutkan, cerita tu memang sedap. Dan lakonan Adam dalam tu memang aku akui dia boleh berlakon. Dia menjadi seorang macam Wira, tapi dia tak superpower apa, dia pandai silat dan pakai tekpe ke pakai Bruce punya kayu tu kan. Tapi Nunchaku. Tapi cerita tu macam tenggelam macam tu, dia tak di upkan. Aku try cari tapi tak jumpa. Kita punya rekod filem-filem kita tak ada satu macam pot untuk merekod filem-filem Melayu, karya-karya Melayu, supaya kita boleh revise balik cerita-cerita lama. Macam masuk kau macam IMDb. Lebih kurang macam tu lah kot. Maksudnya mendokumentasikan satu tempat untuk mendokumentasikan cerita filem-filem kita yang pernah dikeluarkan, sama ada baik atau buruk, layanan penerimaan penonton, rating, kutipan, semua letak satu tempat, orang boleh refer senang. Orang boleh refer, orang boleh cari. Kadang-kadang orang tak ingat tajuk, kadang-kadang orang tak ingat cerita apa. Jadi bila orang tengok balik, at least boleh mengingatkan orang balik. Tu kadang-kadang kalau kau tengok dekat dunia, dekat mana-mana group movie, macam movie edit ke apa, ada ramai orang katanya dia bagi jalan cerita. Apa tajuk dia? Apa tajuk dia? Tahun aku pun dah lupa, tapi aku pernah tengok kat TV. Macam tu. Macam tu. Kalau kita ada portal macam ni, kita just Google dan jumpa. Ni kadang-kadang ada jumpa Google, tapi just tajuk bila keluar. Tu je. Betul lah. Zaman dah canggih kan, tapi Zaman tak ada usaha ke arah tu lah. Kalau boleh siapa-siapa yang ada idea nak buat tu, ni kita orang bagi idea free ni. Buat macam 1MDB pula. Buat macam IMDb kan, Internet Movie Database, tapi untuk filem-filem Melayu dari dulu sampai sekarang. Cuba dokumentasikan. Kalau ada komen lah korang kat bawah kalau tahu cerita apa tempat portal yang kita boleh search filem-filem Melayu tempatan lokal Malaysia dari dulu sampai sekarang yang senang kita nak cari, bagi tahu dalam komen. At least portal tu kita boleh bawa memperkenalkan filem-filem kita keluar tau. Dengan cara macam tu kita boleh orang luar pun senang nak access cerita-cerita kita. Macam sekarang ni kan, macam generasi kita lah. Aku sendiri pun contoh lah nak bagi tahu. Aku sampai sekarang tak pernah tengok cerita Sitora Harimau Jadian. Betul? Sampai yang orang kata antara buah tangan P. Ramlee yang paling best. Daripada sinopsis dia apa semua. Mana nak cari? Siapa pernah rekod benda tu? Ke ada? Ada aku tak tahu lah kan. Tapi macam generasi kita ni, sejarahnya kita tahulah. Benda tu dibuang ke dalam Sungai Gombak lah, macam mana. Wallahualam, kita pun tak tahu sebenarnya yang berlaku pada ketika itu. Atas kebangkerapan, kemunduran industri pada masa itu, kita pun tak tahu. Tapi banyak lagi mungkin permata-permata filem zaman dulu yang hilang. Dah tak ada dah. Permata filem Melayu, Malaysia. Bukan permata yang hilang, tapi dan tak dapat kita akses lah tu generasi baru kan. Orang cakap banyak kita punya sejarah-sejarah filem yang kita hilang bila Studio Jalan Ampas banjir ke banjir ke apa, banyak hilang. Banyak rosak, hilang. Okey, itu secara umum lah. Maksudnya kita belum boleh melahirkan sebuah filem karyawan anak tempatan yang hebat. Dulu memang ada usaha, contohnya nak buat Puteri Gunung Ledang Lepas tu Hikayat Murung Mahawangsa yang baru-baru ni lah kan, beberapa tahun kebelakangan ni. Sampai baru-baru ni menteri siapa cabar Finas untuk Malaysia menang akademi tahun 2060 dicabar. Boleh ke? Kenapa? Itulah persoalan dia kepada pengkarya filem di luar sana. Boleh ke? Mampu ke kan kita? Jalan cerita pun kita tak tahu. Sampai bila kita nak hidup dengan budaya luar. Kita nak budaya filem luar. Kita nak agungkan filem-filem Hollywood, filem-filem Korea, filem-filem Indonesia. Bila kita nak agungkan filem-filem kita? Sampai bila kita padu be. Kita nak bangga dengan filem-filem yang macam mana nak bagi. Kan cakap cara kasar sekarang mungkin akan menyinggung orang, tapi faham sendirilah macam mana industri filem kita yang kita hidup sekarang. Kita perlukan kita perlukan sesuatu yang epic, sesuatu yang
Tak adalah epic macam Lord of the Rings. Tak perlulah. Kita faham keadaan Bajet, apa teknologi semua. apa semua kan. Jadi kita buat tahap kita. Tapi aku cakap kalau kau ada satu idea yang bagus, cerita yang bagus, setakat efek ke orang tak pandang sangat. Dia macam cerita apa baru-baru ni Jibam best weh. Ibam best, tapi cuma aku rasa macam cerita tu dipotong agak banyak. Apa pernah cakap kan, cerita tu sebab dia potong untuk dimasukkan dalam wayang, tapi macam sampai ke cerita tu tak cukup isi dia tau. Tapi cerita tu bagi aku memang bagus. Dia punya shot bagus, dia punya skrip bagus. Dia punya sinematografi, penggambaran dia, lepas tu suasana dia ditimbulkan tu kan, memang best. Jibam tu memang best. Makan dalam segala cerita dia. Lepas tu, yalah, itu yang untuk filem lah. Lepas tu, satu lagi kadang-kadang aku pun tertanya-tanya juga, kenapa kat Malaysia ni kadang-kadang karyawan-karyawan yang buat filem untuk karyawan-karyawan yang berkarya untuk TV, dia buat cerita untuk TV best. Tapi bila dia buat filem, sampai kalau kita tengok antara nama-nama minta maaf kena sebut lah, ini bincang je, bukannya nak condemn siapa kan. Macam Rashid Sibe kan. Rashid Sibe buat filem, buat Cerai Kerama ke, buat drama-drama TV ke, hebat tu. Tapi dia ada buat filem kan. Ada Laila Isabella. Lagi Aku ingat tu lah kan. Aku pun tengok cerita Habis. tu pun sebab Nasha Aziz. Osman Saad ada Osman Saad. Osman Aziz siapa? Osman Saad. Cerita tu yang dia dulu pengarah TV juga. Lepas tu dia Ni yang buat cerita Ombak Rindu. Ombak Rindu ada dia kan. Ya, tak pelakon dia tu. Pengarah dia tu. Yang satu lagi yang ada Maya Karin dengan Remy Ishak tu. Maya Karin dengan Remy Ishak. Maya Karin semua cerita Cun. Pengarah dia siapa? Aku ingat Osman tu, tapi Osman Ali ke? Osman Ali kot. Itulah, itu antara yang dia berjaya kat lah buat. Pada aku lah, cerita Cun tu okey apa? Dia just aku Faizal Ilai zaman. Dia satu aku tengok perasan. Tahu lah pengarah-pengarah kita ni, aku tak adalah mengharap sentiasa bagus, tapi kebanyakan pengarah-pengarah kita ni pada awal keluarkan produk memang hebat. Tiba-tiba bila dah pertengahan berhujung tu dia jadi macam cerita macam lost. Tapi itu betul. Macam satu contoh yang aku selalu tengok lah, cerita dia best, tapi dia orang tak pandai buat ending. Afdal Shauki sebagai contoh, Misteri Jalan Lama. Cerita dia pada aku lah macam, best juga yang cerita ni kan. Tapi ending lah, perang kayangan, ada raja kayangan apa semua. Memang aku memang bukan agak kecewa, memang kecewa sangat sebab aku seorang memang peminat Aflin Shauki. Memang sebelum dia pengarah filem, sebelum dia just berlakon je, melawak dia, aku dah memang minat dia. So bila dia dah start buat filem, buat drama, aku dah nampak dia ni dia ni bakal jadi satu pengarah dunia urban baru yang kira membawa satu style baru daripada Bully, Baik Punya Cilok. Bila Misteri Jalan Lama keluar, aku agak excited, aku boleh tengok. So 50% cerita tu pada awalnya, 50% memang aku suka. Tiba-tiba bila dah masuk batu Misteri Jalan Lama tu tapi bila dia dah masuk ke Jalan Lama, jalan mati tu. So itulah, itu masalah dia antara yang sebagai penonton lah. Antaranya lah. Kita orang bukannya pengkarya, kita orang menonton. Tidak mengkondem Afin Shauki. Aku kira still juga minat dia, mengharapkan dan tabik string dengan dia sebab karya-karya dia memang banyak yang bagus. Macam Baik Punya Cilok tu memang antara masterpiece dia lah kan. Masih mengharap satu karya baru daripada dia yang boleh mengembalikan kegemilangan dia tu. Macam juga cerita-cerita lain lah. Macam antara cerita-cerita yang kononnya nak jadikan cerita seram tapi tak berapa nak seram, cerita Karak. Karak tu, cerita tu patutnya bukan Karak. Tajuk dia Rumah. Sebab cerita dekat rumah je. Aku pun tak ingat sangat cerita tu. Aku ingat Kilaf Airi je kan. Sebab dia berkemban. Dia ada kemban.
Kan? Dia tak, kita tahu lah, aku rasa macam masalah kita punya perkarya ni kurang research. Salah satu sebab Salah satu sebab kita kurang research. nak sebutkan latihan, training, teori, aku rasa Akademi Seni Kebangsaan, Aswara apa semua latihan-latihan, dan banyak lagi swasta-swasta lain pun ada latihan filem apa semua kan. Kau tengok sebenarnya bila nak katakan kita punya pelakon kita hebat-hebat. Pelakon kita hebat-hebat, pengarah kita hebat-hebat, producer kita semua Ron hebat-hebat. Palare sampai Indonesia ambil berlakon, Perjanjian Syaitan, sampai ke Filipina dia nak Gundala, berlakon. Nasaruddin, Ini siapa pula? Ron Palare lah. Oh. Ingat Nasaruddin Taib. Jadi itulah dia. Itu antara luahan lah, kata peminat-peminat seni, peminat-peminat filem tempatan macam aku dengan Uncle Don, Brother Don kan. Memang kita mengharapkan ada apa karya-karya kita yang boleh diingati lah. Yang mendatangkan satu impact, orang tengok, uish. Kalau tak, kita ni tak ramai penonton yang sanggup pergi wayang. Tapi yang nak pergi wayang pun tak nak kalau tengok filem Melayu. Itu masalah. Macam ni sekarang dia. Ya, aku kadang cuba juga nak menyokong industri filem Melayu ni. Tapi bila dah beberapa kali kena tengok kecewa. Bayar tiket bukan murah sekarang ni. Berbelas ringgit. Kejap lagi kan 1 Julai pula Pawagam akan dibuka. Silat-silat harga tiket double sebab sebelah kau kosong. Sebab dah kira separuh je orang kan. Jadi kau nak pergi tengok, kau nak menggamblekan duit RM13, RM15. Tiba-tiba macam berjudi, macam berjudi. Masuk dapat, kita nak support ni. Sekali tengok hampir. Rasa berbalik tak berbalik. Tapi kalau mengenang kembali filem-filem kita lah 60-an, 50-an, 60-an, Singapura, Studio Jalan, lepas tu Studio Jalan Ampal, lepas tu Malaysia Studio Merdeka Studio, lepas tu 70-an, 80-an, 90-an. Kau rasa lah, kalau kau diberi peluang untuk pilih satu filem yang paling best, filem Melayu, ada tak pada kau? Paling best banyak. Satu je, aku tak nak banyak. Yang daripada lama, Dari dulu sampai sekarang. daripada dulu sekarang. Pilihan tu banyak. Cerita Piramli pun dah banyak. Payah nak pilih. Payah, kan? Payah nak pilih. Memang ada permata-permata tu kan. Dia setakat kalau masalah cerita lama sebenarnya tak ada masalah sangat. Dia macam, kalau kau tengok cerita dulu, even macam cerita Sting kan. Cerita Benda kan? tahun 80-an yang aku respect kebanyakan cerita rakyat. Cerita-cerita pasal orang, pasal apa, macam cerita konduktor bas. Even cerita tu kau tengok macam tak ada hala tuju, ending macam tu je. Tapi cerita tu orang ingat, sampai sekarang orang ingat. Cerita konduktor bas, cerita Sting Gun, cerita Sikit Punya Gila. Dia Gila-gila remaja. Gila-gila remaja. Dia menunjukkan realiti kehidupan zaman sekarang. Dia tak ada dia projek berbilion-bilion. Papa nak anak waris syarikat harga 26 bilion ke apa ke. Tak ada. Benda tu tak ada dulu. Cerita budak-budak kampus kan. Kita Susah nak cakap. susah nak cakap. Okay lah, berbalik kepada tahun 2020 Sekarang ni kita nak bincang topik lain pula. Tadi tu mungkin lain kali kita akan sambung lah. Sebab panjang ni kalau nak borak pasal filem. Sebab ni tu pun unprepared. Ini just secara spontan kita bercakap. Mungkin next time kita akan lebih prepare, buat note dulu ke apa ke. Dan kita akan just review satu filem ke, one at a time. Sebab sekarang ni secara general kita nak bercakap pasal industri filem kita. Dan berharap supaya filem Melayu lebih majulah. Contohi Korea ke, Indonesia ke. Tapi okey, kita cut dulu yang kat sini. Bahagian pertama. Kita akan sambung lagi dalam bahagian yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. So jangan lupa subscribe channel Wak, sebab kita akan banyakkan lagi konten-konten yang kita berbicara berkenaan dengan filem. Dan insya-Allah kita bertemu lagi di lain masa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.